Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemberita-pemberita yang hadir pada tengah hari ini. Hari ini saya dan rakan-rakan dalam Pembela ingin membuat satu kenyataan media berkenaan dengan respon terhadap kenyataan IGP baru-baru ini berkenaan dengan kes kematian Allahyarham Muhammad Adib bin Kasim. Jadi saya akan bacakan kenyataan media dan kemudian mungkin rakan-rakan saya akan menambah sebelum kita buka kepada persoalan. Okey, menolak kenyataan Ketua Polis Negara mengenai kes kematian Allahyarham Adib. Pertubuhan-pertubuhan pembela Islam, pembela mengikuti setiap perincian kes kematian Allahyarham Muhammad Adib bin Kasim. Sejak dari awal berlakunya kejadian tersebut pada 21 November 2018 sehinggalah dikeluarkan keputusan inquest pada 27 September 2019 yang mana mengesahkan bahawa Allahyarham Adib meninggal dunia di hospital akibat kecederaan parah dipukul oleh sekumpulan perusuh di tempat kejadian. Walau bagaimanapun, baru-baru ini pada 10 hari bulan Julai 2020, Ketua Polis Negara dalam satu sidang media dalam membuat kenyataan kontroversi mengenai perkembangan kes ini yang disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab oleh pelbagai pihak termasuk keluarga Allahyarham melalui barisan peguam mereka. Kenyataan Ketua Polis Negara dalam sesi sidang media tersebut antaranya menyebut seperti berikut. Yang pertama, ini kenyataan Ketua Polis Negara ya. Bergantung kepada laporan patologis yang melakukan bedah siasat tersebut yang terang-terang mengatakan bahawa hasil daripada kajian tersebut tiada tanda-tanda kecederaan mempertahankan diri. Ini kenyataan Ketua Polis Negara. Kenyataan ini disanggah dan dijawab oleh barisan peguam keluarga Allahyarham Adib dengan menyebut, ini dalam statement peguam mereka ya, Mahkamah Coroner di dalam keputusannya yang mendalam lagi terperinci, ketika Adib ditarik dan diserang, dia telah pun berada dalam keadaan separah sedar akibat kecederaan dalaman, iaitu hentakan kuat yang mematahkan tulang rusuknya. Seterusnya dalam kenyataan barisan peguam Allahyarham juga menyebut dalam keadaan separah sedar tersebut sudah tentu mustahil untuk arwah mempertahankan dirinya ketika beliau ditarik dan diserang, sekaligus menjelaskan mengapa tiadanya sebarang kesan kecederaan mempertahankan diri pada tubuh badannya. Manakala bagi kecederaan ditarik pula terdapat kesan luka sangat sepanjang 15 cm pada pinggang arwah yang konsisten dengan kesan ditarik dan 3 butang jaket celoring bomber arwah yang terputus. Ketua Polis Negara juga ada menyebut pada sesi sidang media tersebut seperti berikut. Ini kenyataan Ketua Polis Negara sekali lagi ya. In the absence of witness that can clearly positively state that yes, I saw. Saya nampak kejadian itu. Saya nampak 2 ke 3 orang, 4 ke 5 orang ataupun suatu orang telah menarik arwah itu tadi keluar dari van. Dan saya nampak 5 orang telah memijaknya. Itu lain cerita. Tak ada. No, zero. Kata Ketua Polis ya. Kenyataan dari klip video itu juga disanggah oleh peguam keluarga Allahyarham Adib yang menyatakan adalah tidak adil, ini kata peguam, adalah tidak adil untuk KPN merumuskan kononnya tiada keterangan yang dapat mengaitkan arwah Adib dibunuh hanya kerana 2 orang pegawai bomber yang bersama Adib pada malam kejadian mengatakan mereka tidak nampak apa yang berlaku.
Kemudian peguam juga menyatakan bahawa keterangan daripada 3 orang saksi utama berbangsa India juga menyatakan bahawa ada yang melihat aksi-aksi dan gerakan-gerakan seperti memukul, menendang dan memijak oleh sekumpulan 20 hingga 30 orang lelaki yang sedang mengerumuni Adib di samping mendengar ayat-ayat dalam bahasa Tamil seperti bodoh, bomba pun mau pukul ke, jangan pukul, dan berani kamu Melayu masuk kawasan ini. Seorang daripada saksi utama ini juga telah melakonkan semula bagaimana bahunya telah disepak pada waktu beliau secara kebetulan terjatuh atas tubuh Adib. Sekiranya beliau tidak terjatuh atas tubuh Adib pada ketika itu, sudah tentu sepakan itu mengenai badan Adib. Selain itu, pembela juga terkejut dengan dakwaan barisan peguam keluarga Allahyarham Adib yang menyatakan bahawa, ini peguam lagi kata, kami quote dalam kenyataan mereka, kami juga mempunyai maklumat bahawa dakwaan KPN kononnya PDRM telah memanggil sekali lagi ke semua 30 saksi inquest adalah tidak benar, kerana bapa arwah Adib sendiri tidak pernah dipanggil semula dan terdapatnya saksi utama lain yang juga tidak dipanggil sehingga ke hari ini. Maka dari kenyataan-kenyataan di atas, KPN dan juga peguam, barisan peguam Allahyarham Adib, pembela ingin bertanya, apakah benar atau tidak dakwaan 30 orang saksi telah dipanggil semula oleh PDRM seperti yang dinyatakan. Sekiranya benar, kenapa bapa arwah Adib dan beberapa saksi yang lain tidak dipanggil? Oleh itu, pembela merasakan kenyataan KPN ini tidak wajar, seolah-olah membelakangi bukti-bukti yang diberikan yang bercanggah dengan keputusan Mahkamah Coroner sebagaimana yang telah dijelaskan oleh barisan peguam keluarga Allahyarham Adib. Pembela merasakan perkara ini sangat serius dan mendesak perkara-perkara berikut diambil perhatian. Pertama, Ketua Polis Negara sepatutnya mengarahkan agar siasatan mesti diteruskan sebagaimana yang dikeluarkan oleh mahkamah tanpa membuat sebarang ulasan, kerana yang paling penting sekarang ialah menangkap semula suspek-suspek yang pernah dilepaskan dahulu, bukannya terus membuat kesimpulan dan andaian serta bertolak dalih. Kedua, Ketua Polis Negara mesti memohon maaf kepada keluarga Allahyarham Adib kerana kenyataan beliau itu telah menyinggung perasaan mereka dan juga rakyat Malaysia yang mengikuti perkembangan kes ini. Ketiga, Kementerian Dalam Negeri dan Peguam Negara perlu mengambil sikap lebih serius untuk menyelesaikan kes ini demi keadilan yang melibatkan nyawa pejabat awam. Keempat, semua yang terlibat perlu telus bagi menyelesaikan kes ini seadilnya untuk menjaga kewibawaan dan integriti pihak berkuasa. Akhir sekali, pembela akan terus bersama rakyat dalam memantau rapat kes ini dan memberi sokongan padu kepada keluarga Allahyarham Adib agar keadilan dapat ditegakkan. So, itu kenyataan media oleh pembela.